Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam tengah hari. Hari ini kita berada di episod 2 Bos Borak, di mana episod ini podcast ini berbezalah dengan podcast yang Encik Faiz selalu buat tu. Podcast ini berbeza dia adalah kita akan jemput beberapa staff lain lah untuk berdiskusi bersama dengan Encik Faiz. Diskusi. So kadang-kadang saya akan guna bahasa yang agak formal lah. So kita straight to the point lah. Kita nak bincang topik yang agak dah lama tapi masih relevan. So topik dia adalah kerja lari bidang. Okay. So macam saya cakap lah, dia topik yang lama. Tapi orang kata dia still menghantui lah. Sebab Betul. bila ada masanya orang dah habis belajar dan kerja, topik ni akan masuk balik. Tapi memang semua orang akan habis belajar. So benda ni memang kekal relevan almost All the time lah. Betul. Tetapi dia ada beberapa faktor lah. Kenapa? Yang saya nampak contohnya. Okay, nanti kita akan kupas lebih kepada tu. Relax dulu. Baru nak start. So saya terjumpa satu artikel lah, which is saya tak nak beritahu dari mana, tapi ada satu artikel ni mengatakan bahawa ada jumlah yang signifikan orang tukar belajar bidang lain dan kerja bidang lain. Dan ia menjadi satu skop. Orang kata itu adalah satu masalah. Yang membimbangkan lah. Membimbangkan sebab data. kita dah belajar satu subjek ni science. Kita dah guna resource dia semua, but bila kerja tu kita kerja bidang lain. So ia menjadi satu masalah lah. Siapa yang cakap ni? Orang kata ada Z masalah. Ada satu artikel lah. Dia ada pros and cons. Tanya lah orang yang bekerja tu. Masalah tak? Masalah. Tapi dia macam antara macam satu pendapat yang umum lah. Ada yang baik dia dan ada yang tak baik. Tapi dia kenapa dia membimbangkan? Asalkan dia dapat jana income, sudahlah. That's what I said. Siapa yang cakap membimbangkan ni? Ya, itu lah tu. What's your stake in this? I mean, money still money. Bukan pada the individu yang bekerja tu, kepada the whole industry. Kita tak ada kepakaran tu. Betul. Faham Kepakaran, tak? Contoh satu industri tu belajar pasal dia belajar pasal medical. So industri tu dah target, okay, dia sekian number ni akan bekerja dalam bidang medical untuk negara Malaysia. Okay, but that's a good point. Sebab apa apa yang nampak sometimes industri tu sendiri yang bermasalah. Macam mana nak cakap tu? Okay, kalau kita cakap pasal medical medicine okay, you guys yang dalam medicine punya bidang ni sendiri tahulah kan, doktor yang habis HO housemanship nak dapat penempatan housemanship pun dah susah. Kena tunggu berbulan-bulan, kalau tak salah bertahun-tahun tu juga kalau tak salah. Lepas tu bila dah habis housemanship nak jadi MO. Okay, MO contract. Sekarang ni kan banyak doktor contract je lah kau. Sepanjang tak dapat jadi permanent. Jadi macam anak tiri. So lepas tu diorang ni belah pergi buat benda lain lah. Jadi ada chef yang jadi influencer lah, macam Dr. Say. Contoh. Tapi Dr. Say masih praktis lagi In fact I nak jumpa Dr. Say ni minggu depan ni. Hari Jumaat minggu depan untuk forum. Okay, itu satu. Tapi ada juga yang keluar pergi buat insurance. Ini semua kerja halal. Betul, tapi kadang dia punya bidang tu, maybe medical ada dia punya problem lah, that bidang. Ada je bidang lain yang tak ada masalah pun dan kita memerlukan that kepakaran lah. Tapi diorang ni pun keluar daripada bidang diorang juga. So macam mana tu? So how sambung nanti artikel tu cakap apa? Secara general artikel tu kata tentang itulah. Ada beberapa masalah dan problems, tapi dia still, maksudnya dia tak boleh beritahu ini memang masalah. Dia still ada pros dia lah, sebab bila pros dia adalah bila kita tukar bidang ni, maksudnya contoh orang tu tukar bidang ada beberapa sebab lah. Mungkin dia akan lebih excel pada bidang yang dia dah tukar. So kalau dia stick dalam bidang yang sama, mungkin dia tak boleh pergi jauh pun. So dia ada benda yang banyak pros and cons, which is kita akan bincang hari ni lah. So artikel tu sebagai orang kata muka dimah je. Muka untuk spark kita punya orang kata main topik je lah, which is kerja luar bidang. So saya nak katalah, saya nak tanya lebih lagi apa pendapat Puan Azra lah tentang kerja luar bidang ni. Pada pendapat saya tak ada masalah pun. Asalkan benda tu macam you cakap tadi dalam artikel you cakap lah, you boleh excel dalam apa yang you masuk tu. Contoh macam I sendiri pun lari daripada bidang kan. Betul. Fandi macam mana? Saya pun sebenarnya sebab tu saya buat topik ni, sebab saya pun antara produk yang lari bidang. Tapi saya nak dapatkan perspektif lain lah. Sebab macam saya cakap, saya pun semasa saya peralihan bidang pun ada beberapa masalah dan isu lah. Tapi at the end saya rasa saya masih continue orang kata pelarian dalam bidang ni dan masih
berjaya lah. Bukan mungkin masih belum berjaya, tapi nampak lah orang kata flow tu. Path dia masih nampak lah. So by the way, harap kau tak kisahlah apa nak cerita kau punya background. Itulah nak tanya juga. Okay. Betul juga kan. So sebenarnya saya background saya semasa diploma adalah chemical engineering. Chemical engineering mungkin Chemistry. General chemist. General chemist lah. Itu saya tanya, sama ke chemical engineering dengan chemist ni? Itu saya tanya tapi lain Lain. Engineering lain. Chemical engineering saya rasa dalam 60 to 70% is about physics lah. Betul. And then dia banyak more tu macam pelan-pelan punya machinery. It's like an engineer lah. Cuma dalam bidang chemistry, chemical. Buat kilang contoh dia nak buat satu plan ni, ada satu equipment ni yang tentang contoh nak macam nak release satu gas yang kena tapis lah gas tu kan. So kita sebagai engineer, chemical engineer ni kena macam plan dari segi kira volume dia tu kena berapa, apa tu semualah. So sangat berbeza lah dengan kemis. So macam saya ni, apa saya punya pendapat tentang kerja luar bidang ni? Put it this way lah. Kalau nak katakan nak buat bidang tu, nak sambung belajar dalam medicine ke chemistry ke apa ke, kita buat pilihan tu bila? Umur 17, 18. Betul. Kau tengok budak umur 17 tahun sekarang ni bijak ke tak bijak? Bukan nak kata dia tak pandai tapi dia dalam segi wisdom untuk buat pilihan kehidupan dia memang tak bijak langsung. So kau suruh dia pergi pilih dia punya career yang sepatutnya 45 tahun ni pada umur 17 tahun. Memang akan ramai yang buat silap lah. Kadang-kadang dia buat tu sebab mak ayah suruh jadi doktor, aku pun buat lah. Dia buat medicine tu, dia struggle. Okay fine. At least dia dapat lah dia punya degree semua kan. Dia masuk buat HO, dia benci. You nak suruh orang benci jadi doktor ni, pergi buat doktor, buat apa? Nanti sakit lah orang tu. Dia potong apa ke, dia bagi ubat yang salah ke. So at the end of the day, memang you kena, bukan nak kata you kena keluar bidang lah, tapi it's okay to salah pilih bidang dan discover bidang you selepas sudah campur dengan ramai orang lain. Selepas dah pergi universiti kan dia jumpa orang bidang IT lagi best lah. Nak masuk sekarang tak boleh sebab dah 2 tahun dah buat medicine. Contoh lah, asyik kena je medicine ni. Bukan apa, selalu yang dengar masalah sekarang ni pasal kerja-kerja tu, I selalu dengar pasal medicine lah. Tapi yalah, sebab dia nak belajar tu panjang, 5 tahun, bertahun-tahun nak tunggu HO semua. Sekali kena belajar luar bidang, dia orang yang selalu kena. Tapi kalau chemist buat, orang macam apa-apalah kerja bank, so buat. Tapi kalau doktor masuk bank, contoh wah, pelik kan. Betul. Kalau doktor medicine masuk bank. Okay, nak berbalik kepada saya kata tadi, masa umur 17 tahun kita nak, maksudnya kita akan starting to pilih our career path lah. Tapi saya nak bagi satu isu lah. Masa umur 17 tahun tu, macam saya cakap, one of the issue is kita dipengaruhi oleh orang lain. Betul. So apa pendapat saya, maksudnya open tu semua juga. Maksudnya apa rasanya solution untuk orang umur 17 tahun ni nak pilih career path dia. Contoh yang kita tahu, ada orang industri-industri akan buat satu convention kat satu tempat ni untuk umur sekian-sekian. Apa pendapat Puan ataupun Fred sendirilah, kalau kita nak selesaikan isu maksudnya umur 17 tahun ni, apa yang diorang patut kejar? What do you think, Fred? I nak dengar your pendapat sebab your background, so I nak tahu juga. Bagi saya lah, it depends pada diri sendiri lah. As long as you tahu you punya goal, you punya matlamat, you punya mindset lah. Sebab selalunya kalau untuk orang yang around 17, 18 ni, dia macam fasa untuk rebel tau. Betul. Maksudnya dia macam nak, aku nak buat ni, aku tak kira. At the same time, dia orang suka ikut kawan-kawan dia orang tau. And based on saya punya pengalaman jugalah, sebab saya pun kalau nak buat cuba macam-macam benda tau. Macam dulu nak kerja itu, kerja ini, sebab kalau boleh nak apa orang kata, escape lah daripada path macam yang parents saya nak setkan. Macam dulu saya pun tolong juga parents saya, tapi at the same time saya pun macam nak rebel lah. Macam aku tak nak lah kerja ni, aku nak kerja benda lain pula lah. Macam tu. You have to know you punya path lah orang kata. And make it clear lah. Jangan setakat ikut-ikut orang je, sebab mostly memang itu penyakit budak-budak zaman sekarang ni. Tapi itulah macam ada career dia buat expo apa semua. Tu semua macam for me lah dulu, walaupun kita dah melalui, dia macam tak jelas sangat. Betul, tak jelas. Everything is on paper, everything is written. Course ni dia akan belajar apa. Tapi kita just tahu subjek je tau. Kita sih tak faham subjek ni boleh bawa kita ke mana. Sebab tu sebenarnya I ada satu cita-cita lah, which is for Dex Jom Studios. Nanti kita nak buat satu kalau boleh, kalau berkesempatan dan berkemampuan untuk buat satu subtopik untuk career punya Kejaya punya video. So nanti kita nak interview this doctor,
there's so many kind of doctors. Macam buat course lah. Bukan course lah, macam doktor ni dia buat apa, bidang nama dia punya title tu apa. So engineer pun banyak engineer. Even I dulu pun tak faham engineer ni buat apa. So you nak interview actual people. Actual dia people. Dia pathway lah. And sama dia suka atau tidak. Apa yang dia suka, apa yang dia tak suka lah. Suka tidak tu taklah, tapi boleh salah satu jadi sebagai panduan untuk student juga untuk tengok engineering ni buat apa, engineering ni buat apa. Cakap pasal those event you have to know that universiti sekarang ni adalah universiti yang perlukan duit. Even public university pun kalau tak salah dia ada buat event-event macam ni. Betul. Tak sebut lah which public university, tapi I tahu dia orang ada buat pergi sana pergi sini sebab dia nak tarik pelajar datang ke universiti. Terutama sekali tu. Foreign students sebab foreign students bayar full. Okay, dia bayar full, so universiti dapat banyak lah. So having said that, kalau kita umur 17 tahun, kita dengar cakap mak ayah kita masih selamat lagi lah. Although sometimes mak ayah ni pun kadang-kadang dia ada dia punya own agenda. Dah dengar tak zaman dulu? Zaman kita lah, zaman kau aku tak tahu sana. Tapi I'm the oldest here lah kan, so gap dia agak tinggi. Zaman I dulu, ramai parents dia nak anak dia jadi doktor. Walaupun anak dia doktor lagi. Walaupun anak dia tak suka jadi doktor, pun dia akan paksa juga. Sama ada dia akan push di anak tu untuk belajar rajin dan dapat 4 flat untuk dia pergi matrix dan dapatkan medicine punya course, ataupun dia akan hantar ke private university, sama ada local atau overseas. Tapi sometimes bila I tanya diorang ni, kadang-kadang passion diorang kat tempat lain, kadang diorang suka seni. Tapi ini this is the problem lah, bila orang yang kita percaya ni patutnya buat the best for us, dia decide for us, tapi majority of keputusan tu, pressure tu datang daripada kemahuan dia sendiri. Aku nak anak aku doktor. Itu bahaya. How about Fendi? You punya parents ada tak macam decide kau kena jadi apa? Sebenarnya masa umur saya 17 tahun tu, memang saya ikut parents punya ni lah. Tapi saya boleh kata parents saya pun tak ada idea sebenarnya tentang keluarga saya bukan keluarga yang education yang tinggi lah. So kita pilih based on nama, macam engineering, apa-apa engineering pun okay. I see. Macam saya macam pun bagus lah chemical engineer saya tak nombor 7 kan. UPU ada 8 kan. Betul. Saya tak nombor 7. Nombor 1 saya letak mechanical, civil dan electrical. 7 tu maksudnya saya tak ada idea pun, saya just letak saja. Tiba-tiba dapat yang tu. Actually sama lah kita. Nombor 7. Nombor 7 kan. Chemis. So macam lebih kurang. So saya rasa memang macam saya kata lah, macam Cik Faiz kata lah, tak salah masa tu nak ikut parents. But bila kita ikut parents ni, maksudnya kita kena try to puaskan hati diorang dulu. Bila kita nak ubah ke satu bidang, kita kena bukti yang kita boleh. Betul. Jangan kita macam bila kita nak ubah bidang, kita pun tak nak buat apa. Itu menjadi satu masalah lah. So untuk bincang kepada itu, kita nak ke isi yang lain lah. So kalau pendapat Encik dan Puan Azra dan Fred lah, apa yang menyebabkan diorang ni nak tukar bidang? Contoh dah belajar 5 ke 6 tahun. Macam saya kata tadi, Encik kata tadi, belajar medical dah 5 tahun kan. Kenapa tiba-tiba diorang nak tukar bidang? Adakah masalah market ke? Masalah ekonomi ke? Kalau my jawapan is susah. My bidang is susah. I tak boleh, chemistry tu susah lah. Chemistry ni dia buat apa sebenarnya lepas dia habis belajar? Apa dia punya work punya industry? Since my course is general punya chemistry, science kurungan kimia. So kita belajar semua organik kimia, inorganic kimia. So you boleh masuk kilang, boleh masuk lab, boleh jadi cikgu, lecturer, semua pun boleh lah. It's very general. Tapi for me, yelah, masa kita pilih umur 17 tahun tu, kita nampak dalam banyak-banyak subjek kita suka pada chemistry. Tapi bila kita dah masuk SEM 1, SEM 2, SEM 4 yang terakhir tu, it become much more difficult, and I find out I tak boleh nak bawa lah. Compared to SPM punya chemistry lah. Yeah, because SPM punya chemistry dia dah simplified tau. Dia punya all those molecule tu dia simplified betul. Dia tapis lah. Yeah, the actual one, the complex, the actual one, macam tak boleh lah. Tak boleh pergi. I faham organic chemistry memang memeningkan lah. As for me pula, kenapa well, to be honest, my first jobs kena kerja dalam lab. Okay, tapi I memang indoor guy pun sebenarnya, tak suka matahari. Putri Lilin dia panggil. Putera. Lelaki. Saya dengar Putri. Ni Putri. Dia Putri tu, dia kata perempuan, namanya Putri kan. Selalunya lelaki tak ramai yang tak suka matahari. Aku tak suka matahari lah. Tapi bila masuk dalam lab tu, dia terlalu lonely pula, kosong. Buat sorang-sorang kan? Buat sorang-sorang. Isolated. Jumpa orang pun waktu lunch. Lepas tu habis lunch balik sorang-sorang. So at that time,
discovered lah industri yang kewangan yang lagi seronok ni kan. It's not just about the money lah. The money is obviously a bit better. Tapi it's more about boleh jumpa orang dan explain the products lah to them. Berinteraksi lah. And then from that lah, I dapat banyak pengalaman dari segi apa yang orang ada, orang biasa ada. Dia punya kefahaman dari segi literasi kewangan tu I ada. Tapi waktu tu dulu I beritahu siap-siap lah. I masuk situ sebagai orang yang menjual. So kita punya objektif lain, menjual. Tapi sekarang ni objektif I adalah untuk mendidik. So tapi dia punya ilmu tu boleh pakai untuk dulu. Tu yang cantik tu untuk Financial Faiz. Saya nak tambah lah. Honestly aku tak tahu sangat lah why. Tapi personally saya faham lah. Mungkin sebab people ni are drawn to variety tau. Macam kalau dia buat satu benda tu terlalu repetitif, satu masa dia akan bosan juga. Dia akan lalui satu fasa dia macam aku nak buat benda lain lah. Bosan lah buat ini, buat itu, buat ini. Mungkin kalau aku jadi influencer ke, contoh lah kan, dulu kerja belajar kulinari, bosan lah masak-masak, mungkin aku jadi influencer, jual-jual barang, best juga macam tu. So dah Puan Azhar, Cik Faiz dan Fred dah beritahu apa pandangan. Tapi pandangan saya pula sebenarnya macam saya bagi case study diri sendirilah. Saya dulu pelajar chemical engineering, diploma dan degree lah. Cuma degree tu ada environmental sikit. Saya rasa saya okay and result pun not bad lah. Not bad lah. Saya rasa saya bangga lah. And bila dapat result saya tunjuk, ni mak ayah, ni result saya kan. Tapi apa yang menyebabkan saya tukar bidang adalah bila dah hujung-hujung degree tu, saya dah start dah buat design untuk saya punya lecturer. Contoh, design apa tu? Design contoh poster, banner. Kan kita kan saya ada dalam club. Fendi tak cerita lagi Fendi punya role dalam this company. So just nak bagi intro, saya Fendi. This is Fendi. Bila kita borak secara tak formal macam ni lah. So saya Fendi, saya sebagai creative director lah. So bidang saya bertukar daripada engineering ke creative punya industri lah. So back to the But cerita. wait, before, kalau you guys notice ada perubahan dekat Financial Faiz punya designs thumbnail, poster, itu based on Fendi punya input lah. So Fendi design something, dia buat template, then the video editors, the thumbnail maker, the designer semua tu akan try to follow. And in this company, top up sikit, I memang bila I dah bagi orang tu buat kerja tu, I akan commit 100% kepada dia. Maknanya tak ada compromise. Kalau I tak setuju pun, I akan kata tak apa, aku tak setuju, tetapi I will give you support. Since you dah kata macam itu kan. Turns out, kalau jadi, Alhamdulillah. Kalau tak jadi, kita revert balik. Macam itulah. Just to add on, kita cuba mengubah image atau branding Financial Faiz ni from time to time lah. So itu adalah one of the my job scope lah untuk Financial Faiz. Nanti buat logo baru please. Logo baru. Kita bincang belakang saya. Okay, kita sambung tadi. Okay, tadi tu kat mana saya tadi? Tadi you suka buat graphic design untuk you punya lecture. Bila dah hujung degree tu, saya dah start, belum habis lagi ni. Maksudnya SEM 7, SEM 8 lah. Saya dah start buat poster untuk saya punya lecturer. Saya start design macam contoh logo untuk kawan-kawan saya nak buat business time belajar. So time tu saya rasa macam, aku dah buat duit ni pada hujung-hujung degree. Orang lain masih tengah belajar buat FYP. Tapi saya dah buat duit extra. Betul. So time tu saya rasa macam, not bad lah kalau kita go bidang lain ni. So daripada hujung degree tu saya teruskan ke, masa saya habis degree tu adalah ngam-ngam COVID. Sem terakhir saya kita COVID lah, hanya dekat rumah je, learning online ODL, online distance learning kan. So bila dah online tu saya rasa macam orang lain mungkin buat FYP kat rumah, saya buat FYP dan buat side job. So kat situ saya rasa macam aku dah buat duit and aku pun actually minat bidang ni. So bila dah habis degree tu orang dah start cari kerja dah. Saya masih kerja yang kreatif ni lah. So since that saya rasa macam dia bukan macam duit tu ada tapi bukan banyak pun. Saya rasa sebab minat lah kenapa orang berubah. And maybe also sebab engineering ni terlalu saturated. Cuba bayangkan contoh setiap SEM tu satu universiti ni akan produce 2,000 or 3,000 graduate engineering. Kita nak compete tu sebenarnya agak susah kalau kita tak menyelah. Betul. So macam Cik Faiz lah, apa pendapat Cik Faiz? Maksudnya macam bila kita dah graduate tu kita kena bersaing dengan berbelas ribu pelajar yang sama course. Apa yang patut kita buat untuk kita bersinar daripada yang lain? Skill set ke? Minat.
Kena minat. Sama lah, kena minat. Kalau tak minat, tak minat buat chemistry, so kita macam tak nak apply. Sama lah macam dari segi chemical engineering, bukan kata tak minat yang itu, tetapi lebih minat daripada benda lain. Kadang-kadang kalau kita minat dan sayang ni, kita bukan tak sayang, cuma kita lebih sayang benda lain. Tapi kalau benda lain tak ada, kita terpaksa sayang ni. Tapi minat, maknanya you guys, and I tell you lah, left our original industry because jumpa minat yang lebih banyak dan ada kebolehan untuk melompat ke sana. Macam you boleh buat design. And then ada orang bagi duit. Kalau kau minat design tapi tak ada orang bagi duit, kau pun tak akan buat juga. Sama macam dengan I. So bila I minat sesuatu, I minat, ada dua benda yang betul-betul minat. Satu is tech. Any tech punya artikel I boleh baca daripada awal sampai habis. Artikel yang seronok lah baca. Oh, ni kalau produk baru baca. Dengan kewangan I akan baca. Tapi when it comes to science, macam baca tu semata-mata sebab kerja. Kena baca sebuah artikel ni sebab nanti nak kena present ke apa ke. Betul. So kekurangan minat dekat satu tempat tu membuatkan I gerak terus lah. So bila dah tak ada minat, macam mana nak ada passion? Bila tak ada passion, macam mana nak push? Orang lain minat buat benda yang you buat. Dia push gila-gila lah. Maknanya habis dia working hours pukul 5, pukul 6 tu, dia balik rumah, dia baca lagi pasal chemical engineering. Dia baca surat khabar apa industri punya paper semua tu kan. Dia baca in their own free time. Ni kita tidak. Habis pukul 6 kita baca benda lain. So kalau kita minat benda lain tu, tak ada masalah untuk kita buat duit from there. Okay, cakap pasal minat lah. Minat ni it requires time and experience. So ada orang discover dia punya minat pada umur 20, ada yang pada umur 24, 25. So pada pendapat saya lah kan, when is the right time for us untuk tukar bidang based on the career yang kita minat tu? Why me to be frank, there's no one time lah. Different people akan ada different time, and kena tengok circumstances juga. If you think that it is right time, tapi circumstances tak ada. Contoh let's say lah, you're working for a retail shop, okay, and then you like to do video editing, tapi kau minat. Lepas tu kau berhenti retail shop tu, tapi kau tak ada kerja. Tak ada offer, tak ada time untuk, tak ada orang nak offer kau kerja. Kau apply lah 1 tahun, tak ada orang nak bagi kau job. So macam mana kau nak jump? So that's not the right time lah. So you have to survive dulu. Tapi macam Fendi buat lah, dia survive as a student. Tiba-tiba ada peluang datang. Bila ada peluang tu, then that's the worst time lah. Worst or best time lah, depending on you pun nak tengok lah. Should I jump or should I stay? If you had stayed, then maybe you, let's say you dah commit kerja untuk, takkanlah masuk kerja 3 bulan, kerja lah setahun 2 tahun. Betul. Waktu tu dah tak ada apa peluang untuk buat design pula. Design you pun dah orang lain dah lebih hebat ni. Betul. So you started ambil job yang kecil-kecil. Lepas tu bila makin lama, based on the job yang dah ada, portfolio dah ada, then senang untuk for you to naik. Tapi you kena buat decision tu awal compared to later. Tapi nak buat decision pun kena dah ada peluang untuk makan. Kita tak boleh hidup without duit kan. And then I think one more thing, ramai juga orang kat luar sana, dia lari daripada bidang apa yang dia belajar. Bukan dia orang tak nak sambung atau kerja dalam bidang dia belajar. Tak ada peluang tak ada peluang. Apply tak dapat. Apply tak dapat. Industry issue yang cakap tadi lah, pasal HOMO tadi tu. Dan dia terpaksa apply kerja lain yang biasa, contoh admin ke, yang joint lain. Insurance. Joint insurance. I know because tu tak perlu apply. I know because there's a lot of my medicine punya friends yang dia buat insurance sekarang ni sebab related, you know. And then kat dalam name card dia akan letak doktor lah. They have the right to say that, if not mistaken, as long as dia habiskan dia punya HO. So tapi bila kita cakap dia peluang untuk dia buat duit tu memang ada lah. And dia minat lah, sebab minat duit lah kan. Tapi industri tu lah yang rugi. Orang dah churn out. We're talking with using doctor as an example, tapi this applies to everything, termasuk chemical engineering, chemistry, physics, apa-apa. Bila the supply of students tu tak match dengan keperluan industri, and then kita akan ada wastage. Tapi yang pasal doktor ni, issue dia is in my opinion lah, jangan marah KKM, a mismanagement of our workforce lah. Kalau you pergi dekat hospital kerajaan tu, ya Allah, rasa kekurangan staff. Kau tak boleh kata dia malas, tak, dia orang rajin sangat. Sampai kalau HO tu ada yang tak tidur. In fact kalau you pergi ke hospital swasta, yang tu kau nampak relax-relax sikit. Tapi kalau ke hospital kerajaan, memang tak cukup staff. So why aren't they employed? Sampai dia orang kena cari kerja lain lah, sampai bila dah keluar bidang nak masuk balik bukan senang. So in that sense, itu masalah KKM lah dengan dia orang punya pekerja atau potential pekerja. Not the scope of this topic, tapi that's where the industry
memainkan peranan, membuatkan orang keluar daripada bidang. Dah keluar bidang 2-3 tahun, dah seronok buat insurans contohnya, dah ada income 8,000 sebulan, maknanya passive income Betul. Takkan nak masuk balik. Betul. Sebab contoh macam saya pun dah buat creative tipe, saya rasa macam tengok kawan saya kan yang dah berjaya, sahabat-sahabat saya dah berjaya tu. Aku baru 3 tahun, maksudnya aku masih sempat. Tapi bila kita nak ubah balik, kita rasa macam dah ketinggalan sikit. Rasa macam kita dah kena start from scratch lah. Betul. So apa pendapat Puan lah, let's say lah, kalau kita dah kerja 2-3 tahun, kita nak ubah ke bidang asal, berbaloi ke tak? Maksudnya kita nak mungkin kena 2 kali kerja. Maksudnya 2 kali kerja, maksudnya effort tu kena 2 kali. Ya, rasa macam susah lah. Bukan sekadar susah untuk diri kita untuk masuk bidang tu semula, susah juga untuk dapat pekerjaan sebab company pun, employer pun akan tengok. Memanglah kau degree in this one. Tapi for 3 years, first 3 years after kau graduate tu, kau kerja bidang lain. Kalau I as a yang interview pekerja pun, I akan tanya, boleh lagi ke kau catch up benda-benda lama ni? Dan kenapa kau tak sambung dengan whatever apa yang kau kerja sekarang ni? Contoh graphic design kan. So dia akan kat situ dia akan masuk balik. Kenapa nak masuk balik? And it's difficult for you and difficult for the company tu untuk ambil lah. And as you know tadi you sebutkan, company pun kadang-kadang banyak persaingan. Betul. A new company might just say, aku nak ambil fresh grad lah. Satu dari segi cost. Okay, orang yang dah kerja orang dah kerja luar bidang ni, maybe dia tetap ada gaji jugalah. Maybe dia hebat ke, dia gaji dia naik juga. So you have to compete dengan orang yang fresh grad. So dari segi cost satu. Dari segi kesinambungan you punya pembelajaran tu pun ada advantage kepada yang fresh grad tu ataupun graduate yang dah kerja 2 tahun tapi dalam bidang yang sama. Yang ni ada tak ada apa, maybe ada 2 tahun lepas tu buat kerja lain, nak masuk balik industri. Yang ini dah 2 tahun dalam industri sama. Of course yang ini lagi ada kesinambungan dia. Baru minggu lepas dia pergi buat benda sama kan. So kat situlah dia punya strength. So nak masuk bukan impossible, boleh. Tapi lagi lama you keluar daripada bidang, lagi tipis peluang you untuk susah nak masuk balik lah. Kalau setahun tak apalah. Kadang-kadang kalau kita tengok again doktor kadang-kadang memang dia tak nak masuk pun dalam HO atau MO tu sebab tak ada placement, kena tunggu berbulan-bulan bertahun kalau tak salah. So dia pergi buat benda lain. Dan tu subject to the interviewer jugalah. Dia akan tanya, kenapa for this one whole year kau tak kerja dalam bidang tu. So if the valid reason, saya dah try apply tak dapat ke apa ke, sementara tu saya terpaksa kerja ni, now saya ada peluang untuk apply lagi dengan company you, then that's why saya memang betul nak pursue in this career. Then interviewer pun interviewer pun akan take that answer convincing lah, seriously lah. Bukan sekadar, bukan kita nampak dia ni as a job hopper tau, nak lompat-lompat saja. Industry hopper. Industry hopper. Satu term yang baru tapi saya rasa agak susah lah sebab nak job different from industry. Some talented people might be able to do it. Yeah, some talented people, betul. Macam maybe you macam I je. But serious, some industry are very similar, ada overlap. I bagi tahu contoh from a graphics design to a videographer to a video editor. Bukan nak salah kata sama tapi dia still dalam similar punya same circle lah. Circles. Tu boleh lah nak hop kat situ. Tapi from you know doctor to insurance back to doctor, bukan tak boleh. Maybe boleh, maybe ada orang buat macam tu. Maybe ada je insurance agent yang rupanya doktor. Tak ada masalah. Tapi kalau dah lama sangat buat sesuatu, takut seronok lah kalau aku buat. Sebab gaji pekerja kerajaan ni, even doctors dia punya skill pun masih di situ juga. Bukannya dia tinggi sangat, dia adalah some extra allowances. Tapi kalau dibandingkan dengan gaji dia buat insurance, dia 3 tahun dah boleh lah dapat 10,000 sebulan. Senang kalau you betul-betul fokus. Dengan gaji pekerja pekerja kerajaan sebagai doktor pun kalau tak salah 4,500 kot untuk dia punya HO kalau tak salah. So ada perbezaan kat situ. Maybe dia kata tak apalah, awak nak offer saya HO, saya dah buat ni 2 tahun, awak pun nak panggil, tak apalah, saya tak nak jadi doktor, saya nak fokus sebab dia ada medicine punya degree, tapi kalau tak salah dia tak dipanggil diri dia doktor lagi selagi dia tak habiskan certain things lah. So okay lah, if I'm not mistaken. Itulah dia punya challenging lah. So based on Sir punya experience lah, like what's your challenge masa nak switching the career tu? Sebab kita start daripada kosong. So let's say I belajar pasal finance sekarang ni daripada kosong. I belajar macam mana orang lain semua belajar, tapi ada minat lah suka nombor saya kan. So belajar dari senior semua kan, daripada kosong. Challenging dia is it is a bit difficult, tetapi advantage dia is that
we actually learn the real thing. Kita bukan belajar daripada buku. Betul. Okay. If you talk to a banker yang memang belajar dia apa? Banking and finance ke, jawapan dia for a certain thing. Contohnya mortgage berbeza dengan cara I explain. Betul. Sebab I explain from my experience. Kita street smart lah, so to speak. Of course lah, street smart dari dalam bentuk buku. Sebab I kena baca juga the letter offer, the loan agreement. I kena baca semua tu juga. Tapi kita kena ambil kita punya inisiatif sendiri. Inisiatif tu lah yang ramai orang tak ada. Dia ingatkan senang nak buat benda tu, nak jadi influencer, tapi tak ada inisiatif untuk belajar bidang tu, memang susah. So by the time saya decide untuk buat video YouTube tu, saya ada teman terfikir tak macam nak go full time as a YouTuber tu? Oh, memang tak boleh lah sebab we know that YouTube punya duit ni tak banyak. So kita buat benda tu sebagai part time. Tetapi let's say this is 100% of your time. Maybe waktu start buat YouTube tu dia akan ambil 10%. 90% you pergi buat sales lagi. Lepas tu as you punya YouTube grow, you bersemangat sikit lah. That's why attraction is important Grow, lepas tu you macam luahkan lebih banyak sikit. 20% pergi YouTube, 80% pergi normal things. Sampai dia akan convert terus jadi 90% to 10%, and now it's almost 100% buat jadi media company lah, kosong selling anything else. Dia kena gradually, tak terus macam tak boleh jump terus kan. Tak boleh drastic lah. It has to be sebab kita nak hidup. You boleh jump terus kalau engkau anak datuk yang kaya. Privilege lah. Yang kaya, privilege, exactly. Privilege. Ada datuk. Yang kaya, okay, bukan anak datuk pun, ada je orang kaya bukan datuk. Anak orang kaya lah, privilege lah. Dia boleh, Papa, saya nak 500,000 boleh? Untuk apa? Nak start my YouTube career. Boleh. You have money, you can do anything. You can start hiring video editors. For me, I started with one editor. Now I can tambah sikit. Bukannya pop macam tu. Sekarang dah ada creative director. But when you start, takkanlah aku nak ada creative director. I don't even have a direction. Nak suruh creative director buat apa kau nak aku buat ni? Aku pun tak tahu. Faham. Terus jam tak boleh juga. Maksudnya kena gradually lah. Ya, sama juga macam Fred kan dulu. You first job adakah sebagai seorang video editor? No. Tak kan? No. Tapi on the same time kau masih bekerja dekat mana? Some retail lah. Kau kerja retail biasa kan? Yes. Tapi kau buat kau punya video editing. Sebab macam during saya that time saya just do it for fun lah. Memang untuk suka-suka. On your own time kan? Tak ada pun kau punya company tu suruh tolong buatkan video editing. Tak ada kan? On your own kan? Hobby. Kau ada passion. Yes. So, maksudnya kerja biasa tu retail for survive and gradually bina kau punya skills dan minat kat situ dan barulah dapat kerja dengan financial advisor. Kalau kau tak minat buat benda tu, Fred, kau tak akan buat benda tu. Ya betul. Editing yang kau tunjuk aku waktu I interview him, dia ada buat lah sama Bobo Boy. That video is so impressive. Yeah, it was so impressive. Concept tu It was quite impressive. So macam okay. So you don't have a formal further education. Ya betul. Tapi when we hired him, we don't really care as long as dia boleh buat kerja. Tapi kita orang adalah some of the companies yang berfikir macam tu lah. Bukan semua company macam tu. So bukan nak kata tak perlu sama belajar. Cuma kalau kau tak ada plan, sambung belajar lah. Tapi kalau kau tak nak sambung belajar, you better make sure that you have a plan. Kalau tak nanti bukan semua orang boleh buat macam Fred. Fred, alhamdulillah rezeki dia, when we called for an video editor, dia apply and then dia dah ada portfolio. Kalau dia tak ada portfolio, macam mana nak hire? Even sekarang most yang I interview pun walaupun dia degree in that particular industry contoh multimedia, tengok portfolio pun macam why so biasa, you know, why so biasa macam student lagi, tapi this is degree for 4 years kan contoh kan. Dia tak resemble dia punya ni lah. Macam tak match tau. So kita boleh nampak tu macam for the sake of nak habiskan degree je. Macam alah, nak buat dia lah. Dia nak jam industri lain ni. Maybe lah. Sebab tu dia tak buat portfolio betul-betul. Bagi saya pun contoh kalau kita belajar chemical engineering, boleh je nak kerja insurance. Sebab masa dalam chemical engineering pun kita belajar, tak kisahlah chemical engineering ke apa engineering, kita masih belajar subjek lain. Macam entrepreneur. Betul. Kita belajar subjek lain. Contoh entrepreneur, kita belajar macam mana nak jual kita punya produk, apa kelebihan, apa USP produk kita. So sebenarnya boleh je kita jam ke kerjaya lain tanpa rasa macam terlalu new, totally baru. Padahal kita belajar je masa kita di universiti. Sebab universiti bukan hanya belajar satu benda je. Ya, dia ada dua kan, satu major, satu minor. You punya minor apa? I punya minor business. Saya tak ada benda tu. UiTM ke? UiTM. Saya memang chemical engineering tapi tak ada masa kot chemical engineers ni nak ambil mana-mana. Tak ada, fokus je. Tapi ada banyak lah. Bukan engineer je, chemist. But my course dia memang ada major chemistry, minor in business. So HR I belajar juga, marketing, account,
Dalam bahasa orang putih dia, kalau kat sana dia panggil liberal arts. Benda-benda macam tu lah. Kata belajar language, dia suruh you ambil. Dia ada kredit untuk benda tu. Betul. Tapi so that is added value juga tapi lah. Tapi actually kita pakai sebenarnya benda tu. Macam maksudnya bukanlah kalau kita tukar bidang ni totally new. Sebab kita belajar presentation. Sebab contoh masa saya grafik awal pun nak jumpa klien, kita nak present tu benda tu saya dah belajar pun time degree. So it's not actually a problem lah kalau nak tukar bidang. Selagi kau tahu apa kau buat. Betul. Jangan like masa pergi tu like orang kata kosong. Jangan pergi kosong lah. Aku bosan tak, tapi it's very difficult to be kosong dalam dunia ni sekarang ni, especially kalau kau pergi universiti. Sebab the fact of the matter is university tu datang daripada universal lah. Betul. Okay, so kat situ tu macam-macam student. Bukannya mana ada satu universiti dia ajar chemical engineering saja. Tak ada. Kau akan ada banyak-banyak engineers dan akan ada accountants, akan ada macam-macam kat situ. So it's on you sebenarnya untuk bercampur gaul dan belajar daripada orang lain. Dia cakap pasal kosong tu kan, ada yang apply buta-buta Macam tadi kan kita cakap, contoh ada bidang ni, kerja pun dah bidang ni, bagi satulah account, tapi tiba-tiba apply for macam tu video editor. Ada kan? Ada. Yang ataupun dia apply apa-apa job yang you boleh bagi I lah, yang mana kekosongan tu. Itu apply kosong-kosong. Itu desperate for a job tu. Okay. Memang zero goal lah orang kata. So macam kalau Puan Azra bercerita daripada perspektif sebagai interviewer lah. Kan? Puan Azra akan tapis beberapa resume kan. Okay, faham. So maksudnya kalau sebelum, contohlah kalau kita tak ada background, apa yang kita patut buat kalau kita nak go to that position? Mungkin ada portfolio ke, at least buat portfolio, sikit lah kan. Betul. Ada minat. Contoh macam tak ada background tu, maksudnya dia baru habis belajar lah, sebagai contoh. Ataupun industri lain lah, belajar benda lain tapi belajar industri lain. Contoh lah macam you selalu sebut, belajar in medical tapi dia apply for video editor ke videographer ke, dia kena proof lah. Sebab benda tu you dah boleh buat awal-awal dah as a part time. I want to know Fendi punya pengalaman. Sebab Fendi as a kreatif. Graphic design. Belajar as a chemical engineer. And then you masuk industri kreatif. How did you do it? Okay, macam saya cakap tadi, bila saya ujung-ujung tu saya dah buat grafik kan, betul. Then my first job as a kreatif punya orang kata position, saya tunjuklah kerja-kerja saya dah pernah buat tu. Your first job is memang creative position. You tak ada chemical engineer punya tak job. Tak apply pun. Saya pernah intern lah, and actually saya rasa saya boleh pergi company tu. Boleh. Dia nak absorb lah. Saya rasa dia nak absorb lah. saya rasa. Pergi tanya balik. Hey. Tapi it's been 5 years. Tak dia tengok kau punya interview ni. Okay lah. Sebab saya rasa masa intern tu dia suka saya punya kerja. Saya rasa saya pun suka. Sebenarnya chemical engineering saya masih minat. Tetapi saya rasa saya lebih minat kepada kreatif punya bidang lah. So macam saya cakap, bila hujung degree saya gunakan saya punya kerja-kerja sebagai portfolio lah. So portfolio is a proof lah. Portfolio is kita compile balik kerja-kerja kita tu, and then kita present balik kat kita punya bakal majikan tu. Tapi present in terms of kita, maksudnya kita tahulah apa yang kita buat. Saya pun dah buat time tu dah setahun. My first job is adalah macam bidang gaming, which is totally lari lah. Tapi sebabkan saya tunjuk saya boleh buat design. Betul. Saya pun minat game sikit-sikit. So company tu macam okay lah, bekerja. Try dulu setahun. Bila dah setahun tu okay pula. So itu saya punya pengalaman. Let's say kita mestilah kena ada portfolio lah. Betul. Yang tak perlu kukuh pun. Betul. Asalkan kita punya portfolio tu menunjukkan kita boleh buat the job. Supaya kita boleh convince majikan tu nak hire kita, and dia boleh harap kat kita lah. Atau kalau ada kerja-kerja yang tidak memerlukan portfolio, kita usually saya akan tanyalah. Saya akan tanya, what is your hobby? Okay. Dari hobi tu kita boleh tahu dia ni orang ni macam mana. Tu Fred lah hobi. Yes, hobi. Tapi dia one ada portfolio. Nanti masukkan video Fred buat tu dalam video ni. Biro But lah. this one ada portfolio. I was talking about something yang tak ada portfolio. Kita tengok hobi dia apa. Kalau dia kata dia suka masak, dia memang usually akan masak. Dia suka buat baking ke, atau dia suka pasal ekonomi. Dia suka baca artikel sebab ekonomi dunia, ekonomi Malaysia, about politics. That one kita boleh take consideration dia sebagai maybe
analyst in the company ke, Betul. you know. Sebab kita nampak dia punya hobi apa dia minat, dia tak ada masa. Sebab I dah pernah tanya, sebab kita tak ada portfolio, tak ada apa kan. Kita tanya apa you punya hobi, dia kata saya suka tengok TikTok. Oh my. So please don't jawab macam tu lah. Jangan. Maksudnya hobi tu maksudnya in make sense kita nak tanya macam apa yang kau boleh offer juga sebenarnya kan. Hobi tu mungkin contoh tengok TikTok dan suka buat content TikTok. Itu boleh. Buat content TikTok, kita boleh tahu dia ni kreatif. We would open to more question. Kau tahu apa nak tengok? betul. Dia tunjuk, dan kita tahu boleh tahan. Tapi kalau setakat swipe dia, kita tak nak consumer lah, kita nak producer lah. Betul. Kita expect something untuk dia orang tu deliver benefit pada kita jugalah, pada company. Of course. Okay, kita nak kembali balik kita punya topik. So kalau kita nak tukar bidang, apakah cabaran dia? Contoh cabaran pertama adalah dari segi reaksi family. Adakah Puan Nazra mengalami cabaran tu? Maksudnya reaksi family, I dah tak ingat. Tak, cuba ingatkan. Family To be frank, for you, it was I'm not a banker first. I was an admin first. Kerja biasa. Macam tu macam I dah menganggur about 1 year plus lepas graduate from this degree in chemistry. So macam apply je lah apa-apa kerja yang ada. Dapatlah kerja admin 6 bulan. Lepas tu baru masuk banking sebab ada orang introduce I untuk masuk banking. It was me. Because I can see her potential to buat banking work lah. And then she's dia masuk bank. Tu kira macam tukar bidang yang pertama lah. Setakat admin tu I tak anggap itu macam kerja general. Semua orang boleh buat. Tapi kerja banking ni you keluar daripada bidang chemistry, science kepada banking. And you cakap cabaran dia dari segi family, I think dia orang okay. Tapi cabaran for me it's totally new. Memang I have a hard time untuk baca all those product disclosure sheet, baca fahamkan macam mana credit card ni berfungsi. I even meeting dengan dia, ni dia tulis apa ni? I had to teach her. I kena explain semua. Explain balik. Benda tu dah tulis terang-terang lah. Product disclosure sheet patutnya dah simple as it can get lah. Kau nak kena tanya juga. Tapi tak faham. Kita baca, keep on baca. And then baru faham lah. That's the cabaran lah. Secara generalnya maksudnya bila kita nak jump to bidang baru, effort tu kena 2 kali ganda, betul. Saya pernah. No, it was like one effort for me. I mean, you Dami one nak, in a million ke? Dami nak cuba kena one effort lah macam. I think you punya minat is minat bercakap dengan orang. Maybe lah. Tapi nak bercakap tak cakap kosong. Bercakap pasal produk, you kena explain mortgage, you kena cakap pasal ESP financing. You have to understand benda tu dalam kepala otak you, and to be able to articulate that, to explain to people of all levels. Kadang kalau dia pandai, kita tak boleh ajar dia macam budak yang tak pandai. Nanti dia insulted. Aku tahulah apa maksud. Tapi kalau orang yang kurang pandai, arif dalam bidang kewangan, kita try to explain yang level engineer pula, then dia tak faham pula, dia anggap Tapi you punya kelebihan another one is you memang born bijak lah. So to speak lah. Rezeki I'm not born but bijak lah. there's so many people who are smarter than me, and I pun impress dengan diorang juga. Course. And these people memang senang nak pindah-pindah. So dari segi kebolehan untuk buat tu, they are very versatile. In fact, ada satu orang ni I tahu, this is a meme tapi betul. Maybe you kenal. There's one Chinese American guy. I mean, he's American lah tapi from Chinese punya heritage. Dia adalah seorang astronaut, dia adalah seorang doktor dan dia adalah seorang special force. Tiga-tiga ni, he excels at tiga-tiga industri yang berbeza. Doktor, astronaut and special forces punya member. Siapa? That one guy, tak ingat nama dia. Tapi if you search his name, Doktor, astronaut and special force, you akan jumpa dia lah. Google je. That one particular person ada. One person, yes. He's 3 of these things. Yes, macam at tu. the same time. Wow. So okay, kita ada beberapa lagi benda yang kita nak cakap lah sebelum kita wrap. So antaranya adalah, kalau sekarang kan dah tukar bidang kan, let's say Puan dah tukar bidang, saya pun dah tukar bidang, Cik Faiz pun kata tukar bidang juga. Ada rasa macam satu masa tu rasa menyesal tak? Ada tak perasaan menyesal tu tiba-tiba muncul bila dah start? But wait, let me start. Okay. I know for a fact if I continue in that bidang, I akan menyesal. If I had continued, I akan menyesal. Terbalik. I would feel like, what would I have, I mean, sebab tu I left tu, memang dah tak suka dah kerja kat lab. Bosan aku dengan dia punya, bukan nak kata politik, sebab politik ada kat semua tempat. Tapi when it comes to research, memang politik dia adalah, and saya tak best nak
sebab you nak buat apa-apa, you kena minta budget. Minta Betul. you kena buat proposal semua. Dapat Alhamdulillah, tak dapat. I mean kalau you dapat pun, it's not even your money. It's money for you to do research. Cuma you get to do something. And then you bukannya boleh monetize pun because company yang akan monetize. Okay, tak salah. Tapi ada orang suka, go ahead, tak ada masalah. So if I had to go through that until the age of what I am now, and then I tengok kat luar, I think I would have hated it lah. I would have macam sedih lah. But I made the right move lah because I memang betul-betul minat benda ni. The things that I'm doing now memang I akan baca outside my working hours. In fact, there's no working hours for me pun sebab I'm a director. So I akan sentiasa baca je pasal benda ni. Sentiasa buat content saja. Sebab I dapat bantu orang directly. Dapat bantu orang dari segi literasi kewangan. How about you? Misal tak? Fendi start dulu lah. Fendi dulu lah. I rasa tak menyesal Nak kata menyesal tu at one point ada. Masa mula-mula tu. Memang secara jujurnya ada sebab ada macam peer pressure, family pressure. Macam family pun kadang masa awal tu saya rasa niat dorang bagus. Niat dorang macam nak jagalah. Maksudnya cuba apply job ni dalam bidang chemical engineer. Cuba. Saya pun ada je consider tapi macam at the end aku yang akan buat benda ni. Yalah, apply dia senang nak suruh kau apply. Tapi yang kena plan kau, lepas tu kau dapat kerja, kau yang kena buat kerja tu. Betul. Tapi saya rasa dorang tak salah pun. Dia try their best lah untuk dorong kita ke jalan yang dorang rasa okay. Pernah menyesal tapi saya rasa macam menyesal tu sekejap je. Sebab saya rasa macam saya lebih banyak percaya yang bidang saya buat sekarang ni saya boleh excel lah. But can I say something about this? You tak akan, pernah menyesal tu waktu itulah. Sekarang ni I hope tak menyesal. I tak menyesal. I can say that for myself lah. You akan rasa macam ini if you berjaya dalam bidang ni, bidang yang you pilih. Kalau you tak berjaya ataupun kurang berjaya, automatic you akan teringat kalau aku step back dekat sana maybe aku boleh berjaya. Macam tu. So that's why again traction tu penting. Traction dalam apa-apa yang you nak buat tu, you kena ada hari ni aku berjaya post something, hari ni aku punya view tinggi, hari ni bos sayang aku punya design contohnya. Then those kind of traction akan membuatkan you lebih yakin dengan pilihan yang you buat ni. Kejayaan ni memang penting lah dalam hidup. Ma'am pun sendiri ada penyesalan ada macam pernah menyesal tak? Kau menyesal ambil chemistry macam tu contoh? Menyesal ambil chemistry. Menyesal ambil chemistry tu macam sebab should be I nak ambil veterina tu. Tapi my mom tak bagi sebab benda tu cost tu jauh dekat Sabah saja. If I insist I might be a doctor haiwan lah sekarang. But that one Sabahan. Tapi kalau dah tu dah lain lah cerita dia kan nanti tu dah lain lah. Totally lain lah. Tapi think ada menyesal sikit masuk ke banking because dia dalam sales line. KPI tu every month akan you dah achieve KPI. Masuk bulan baru KPI kosong balik. So struggle kat situ lah. Balik sampai malam. Adalah penat sikit. Tapi Alhamdulillah struggle kita membuahkan hasil sekarang lah. Itu yang menunjukkan diri puan sendiri kan. Kalau menyesal dah lain cerita pula. Kalau menyesal yang kalau secara berlebihan. Kalau nak senang maintain je jadi admin 9 to 5 hari-hari kan. 9 to 6 kot. Tapi bosan lah. Akan rasa bosan lah. Secure, gaji kecil tapi tak macam tu. saya cakap tadi, you menyesal dari segi kenapa aku tak do lompat. Maybe you still an admin, tapi maybe you akan bosan dan you akan kata menyesal lah tak jump dalam banking itu. Bosan tapi tak difficult lah. You punya life tu mungkin duit tu tak banyak sebab gaji biasa-biasa je. Tapi sekarang dah banyak lah. Tak adalah banyak tapi you tak ada insecurity every month nak kena cari sales. Kalau you tak achieve nanti you kena buang tau. Just buat je lah. Lack of pressure lah orang kata. Lack of pressure. Apa friend? Ada menyesal tak? Kalau menyesal tu in fact saya harap dia orang yang tak percaya saya menyesal je. Gurau je. Menyesal? No. Dia ada banyak deniers deniers. Yeah, not gonna lie. It took me like berapa tahun lah, maybe 5 to 8 years to be in this position. Sebab saya pun memang dah EP kan to be in this position sejak saya sekolah menengah lagi. Sekejap. Apa background kau ni? Like okay. tak explain. Okay. Macam saya cakap tadi saya memang have no proper education pun. Memang takat sampai sekolah menengah lah, SPM je. Jujur lah cakap. But now what are you doing? Saya as a in media company lah, video editor. Videographer. In fact Fred adalah main editor. Okay, jangan main-main. Main video editor. So video-video kau nampak dekat ni adalah dia punya kerja jugalah. He's the main editor. Jangan main-main lah macam tu. Kau buat bantu nanti apa. Tapi kalau macam nak sama balik pasal sekolah tadi tu, saya punya background is just seni and tasawuf je lah. Pendidikan seni and tasawuf. But sebab saya pun pandai melukis at the same time juga lah.
So masa saya sekolah pun saya ada juga buat video suka-suka, and not gonna lie, orang pun tengok macam macam bodoh lah kau ni buat semua tu. But now it took me like patience, kesabaran and sacrifice, sebab saya pun tak dapat nak sambung belajar itu ini. Minta dekat parents pun macam there's no way you're gonna succeed in this kind of education lah. Sebab katanya dari segi industri pun tak boleh dapat banyak keuntungan lah apa, tak boleh buat banyak duit. Diorang tak nampak lah industri ni. Diorang tak nampak. So that's why it end up me to be here. Yeah. Kalau tak mungkin saya akan sambung belajar aku. I don't know lah. Kita cari duit ke. Okay. So saya rasa kita punya podcast ni dah sampai ke hujung. Tapi ada soalan terakhir lah. Sebab saya rasa kita perlu address kepada our audience lah. Maksudnya orang-orang yang struggle, maksudnya dalam case nak tukar bidang ni, apa nasihat Puan Nazra, Cik Faiz? Jawapan yang pendek tau. You dulu lah. You start dulu lah. Fred pun boleh bagi macam nasihat kepada siapa yang struggle lah. Sebab saya rasa saya pasti ramai yang struggle kat luar sana untuk tukar bidang ke, ataupun untuk pilih next job apa ke. Apa Puan Nazra punya nasihat? My nasihat satu, I think the only one is you punya passion lah. You kena tahu apa you minat. Kalau you tak minat, you nak tukar bidang, what's the point? Kan? Maksudnya you akan sama dengan kerja you sekarang lah. Betul. Kerja ni tak minat, you tukar bidang, kerja ni pun tak minat. So there must be a minat in you. Sebenarnya ramai orang kat luar sana yang I perasan dia kerja hari-harian ni tak ada minat, just lalui je, rutin, normal rutin, dapat gaji, belanja, lepas tu kerja lagi, macam tu je. So orang yang macam ni, you guys have to start to find you punya minat lah. Kurang-kurangkanlah sikit bersosial media tu, sebab benda-benda tu for me lah waste of your time. Betul. Saya rasa tu cabaran yang besar juga untuk generasi sekarang, social media. Orang dulu mungkin tak lalui, tapi saya rasa sekarang memang social media punya masa. So cabaran yang besar untuk orang juga lah. At least lah minat tu, you suka berkebun ke, you suka mengemas rumah ke, you suka hias rumah, it's a minat. Daripada you balik kerja scroll social media, it's a waste of time lah. So how about you? Jangan tukar bidang sebab kau benci apa yang kau buat sekarang. Jangan semata-mata lah. Ada orang dia tak suka kerja yang dia buat sekarang ni semata-mata. Lepas tu dia lompat semata-mata because of that. Bukan sebab dia suka yang tu, tapi sebab dia tak suka yang ni. Tapi dia tak tahu lagi so ada apa. Lepas tu dia pergi sana pun dia tak suka juga. Sebenarnya masalah tu bukan dekat pekerjaan tu sangat lah. Masalah dekat diri dia. Dia tak jumpa apa yang dia minat, macam you cakap tadi. Second kena ada traction. You lompat sana tu and you minat, you kena ada traction. Traction tu can be just anything lah. Maybe bos naikkan gaji ke, ataupun kau boleh lompat-lompat company naikkan gaji ke, ataupun kau dapat bonus ke, ataupun whatever yang kau buat tu ada banyak orang view. Contohnya kalau kau designer, ramai orang view, ramai orang bagi recommendation, then okay. Kalau kau tak ada benda semua ni kan, you akan rasa macam misal nak pusing balik lah begitu. So minat dan traction ni adalah dua benda yang penting bila you nak tukar bidang. Faham? Aku 4 je kot. Minat, set the goal, apa lagi ketiga-tiga, sorry, lupa pula. Oh ya, kena ada proper preparation. Betul. And focus. Fokus pun penting juga. Betul. Macam John Wick. Okay, so saya rasa saya punya pandangan sama juga macam lain. Cuma saya nak tambah, just do your best in whatever you do lah. Apa-apa yang korang buat, just buat yang terbaik je. Betul. And bila kau dah buat terbaik tu, kau akan nampak korang punya flow lah. So saya rasa itu saja episod 2 Bos Borak untuk kali ni. So kita jumpa lagi. Mungkin next episode kita akan ada akan ada staff yang lain akan bergaduh dengan Puan Nazra dan juga Cik Faiz. So kita jumpa next episode. Take care guys. Bye-bye. Assalamualaikum.